Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di dalam Spotlight tanpa prejudice bersama dengan saya, Ali Ahmad Ramli. Bersiaran langsung secara live di Facebook Finas Malaysia dan juga anda boleh menyaksikan Spotlight menerusi saluran TVS setiap Khamis jam 10.30 malam. Pertama kali ingin saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton-penonton di Malaysia. Saya harap anda semua bersemangat dengan tahun baru ini dan juga selamat tahun baru juga kepada warga kreatif, industri kreatif, terutamanya komuniti-komuniti TV dan juga filem di Malaysia ni. Sangat bagus untuk kita bincangkan. Kita mulakan tahun ini dengan membincangkan satu topik yang besar, yang penting, kerana maklumlah selepas pasca pandemik ni, pelbagai dugaan yang telah kita lalui dari segi kehidupan dan juga perkembangan industri kita. Pandemik ini meletakkan kita dalam pelbagai rintangan dan dugaan hingga banyak menyekat kita punya perkembangan. Tapi kita tinggalkan 2021, kita buka lebaran baru 2022 dengan topik yang akan kita bincangkan ini sangat penting untuk kita ambil iktibar, untuk kita fikirkan apakah sebenarnya pemikiran, cara dan strategi yang harus kita aplikasikan untuk kita menempuh tahun 2022 dengan lebih bergaya dan berjaya. Kita saksikan topik minggu ini. Revolusi industri perfilman sesebuah negara tidak meminggirkan budaya jati diri dan sifat kenegaraan. Melihat dalam konteks industri perfilman Malaysia, ia antara lain menuntut perubahan landscape yang diyakini boleh dicapai antaranya menerusi perjuangan dan penyatuan generasi baru. Berbicara mengenainya, Tan Sri Johan Jaafar, tokoh wartawan disegani dalam ucap tamanya menerusi satu forum filem pada 2016 mengajukan sistem pengeksportan filem dan industri kreatif seperti Korea Selatan perlu dicontohi tanpa mengenepikan nilai bangsa dan budaya. Kemudian pada 2019, Parasite menarik perhatian dunia apabila muncul filem pertama Korea Selatan dicalonkan pada Anugerah Akademi Filem Thriller arahan Bong Joon-ho itu meraih 4 trofi sekaligus melakar sejarah sebagai filem Asia pertama diberi penghargaan berkenaan. Jelas naskah mengenai ketidakadilan sosial dalam masyarakat Korea Selatan yang dipersembahkan menerusi penceritaan global itu memperlihatkan keupayaan filem terutamanya sebagai platform meningkatkan ekonomi industri kreatif dan pengeksport budaya ke peringkat global. Tapi ketika definisi sebuah naskah Malaysia masih jadi pertelagahan, bagaimana filem tempatan hendak menjejaki Korea Selatan misalnya untuk berperanan sebagai komoditi yang berupaya memberi pulangan pelaburan buat ekonomi negara di samping menjadi kenderaan bagi perluasan budaya tempatan. Kala Parasite dilihat melorongkan jalan buat kebangkitan industri perfilman Asia, soalnya, adakah pembikin filem Malaysia bersedia untuk memberi persaingan? Itu dia tajuk kita di awal tahun 2022. Bersemangat ni, tajuk besar. Bila tajuk besar ni, calang orang yang datang kat studio dan juga berbincang malam ni pun bukan calang-calang orang punya. Baik tuan-tuan, itu dia. Sejauh manakah kita bersedia, bersiap siaga untuk kita membawa produk filem kita, bukan saja untuk membawa budaya dan produk filem tetapi juga secara tak langsung akan mengembangkan ekonomi industri filem kita di Malaysia ni. Baik, bersama-sama dengan kita pada minggu ini, macam saya katakan, bukan orang-orang yang biasa. Mereka ni semua ni adalah individu-individu yang telah pun terlibat dan sedang terlibat dengan polisi dan juga kenegaraan punya setting ni. Jadi topik besar ni harus dengan orang-orang yang penting. Jadi mari kita saksikan siapakah individu-individu yang akan bersama dengan saya di studio dan juga secara maya. Exact date. But how you this, sir? Kalau tak ada? Yakin Bapak mau dengar pendapat kita? Yakin? Uni sama Ian boleh pindah kamar gak? Hei, bukan begitu caranya. Malam ini aku akan confess juga dekat dia. 個樣係好大啦，喂！點解你堂堂馬狗王唔做嘢，得嚟養豆腐？啱有埋個鴨髀先講。先生，你有冇見過我老公？ So, I punya plan datang Istanbul untuk buat kursus pendek
adik ada universiti yang sama dengan Azad dan dalam 3 bulan tu kami histeria. Ini beritahu ayah kat Turki. Boleh dikatakan seserempak lagi ke sebenarnya ni? Baik, kembali bersama Spotlight dan bersama dengan saya tuan-tuan dan puan. Di sebelah kanan saya, cuba zoom sikit ni. Ini kita punya pelakon terbaik dan juga kita punya penerbit yang berjaya ni, Bron Palare. Bron, thank you. Thank you. Kerana bersama-sama dengan Spotlight. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya, ini juga penerbit, pengarah yang paling handsome Bron? Alah, abang. Paling handsome, paling kacak. Paling kacak di Malaysia, Adrian Tay. Adrian, thank you so much. Thank you, bang. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Okey, kita sangat-sangat happy bersama dengan anda pada hari ini dan juga ada seorang lagi tuan-tuan dan puan, Lina Tan akan bersama dengan kita nanti sebentar lagi. Baik, kita nak mulakan dengan Bron dan juga Adrian. Okey, seperti yang saya katakan, mereka ini bukan calang-calang saja, bukan pengarah penerbit saja, tetapi mereka ini pernah dulu menyandang jawatan sebagai penasihat, advisor kepada Finas. Jadi itu saya rasa sangat menarik itu portfolio itu. Okey. Mari kita terus dive deep kepada statement yang mengatakan tentang harapan kita untuk kita membawa filem kita, filem Malaysia, selain daripada sebuah konten produk hiburan, tetapi dia juga boleh mewakili untuk kita menjual budaya kita dan sejauh mana dia boleh menembusi pasaran antarabangsa dan memberi impak ekonomi kepada industri kita. Kita mulakan dengan siapa dulu ni? Boleh, you start first, Bang. Kita bagi yang tua dulu lah. Wow. More experience. More experience. Okey, Bron Palare. Yeah. Yes. Kita mungkin kita boleh bercakap tentang dari segi kita punya sustainability kita dan juga sejauh mana kita boleh marketkan kita punya filem dan sejauh mana dia boleh create this profit kepada ekonomi. Saya rasa sebab title dia besar dan kita kena kecilkan sikit dulu. Yes, Kita kena narrow and jadi compartmentalize sedikit. Okay. So dalam proses kita nak buat taman perumahan banglo yang besar tu. Okay. Kita masih gagal untuk buat gazebo yang cantik dan menarik. Oh, okey. So bagi saya itu asas ataupun perkara asas ataupun komponen asas dalam menghasilkan projek besar harus datang pada skala kecil dulu. Maksud kita masih struggle untuk hasilkan sebuah filem yang bermutu. Sesekali filem bermutu keluar, kita merayakan seolah dia macam perayaan Olimpik 4 tahun sekali. Padahal dia kecil ya. Maksudnya kita masih belum cukup kerap ataupun konsisten dalam menghasilkan produk-produk untuk khalayak sendiri ni. Jangan kata untuk khalayak antarabangsa, untuk khalayak sendiri pun kita masih terkial-kial dan kita masih dengar perbincangan orang tentang apa formulanya. Kuantiti, quality filem itu sangat sedikit. Ya? Ya. Dari segi kuantiti dia kan? Ya. Okey. Adrian? Saya rasa ingin continue to Bron punya point. Silakan. Ya, saya rasa sebab banyak benda-benda asas yang kita tak dapat lagi untuk membekalkan kepada kita punya kru. For example, sebab untuk menghasilkan sebuah filem yang baik, ada banyak-banyak komponen. Bukan saja director, bukan saja scriptwriter ataupun producer. Dan because we are not attractive enough untuk menarik lagi banyak orang yang berbakat untuk bekerja dalam industri kita. So, banyak orang yang berbakat dalam industri kita, some of them they already left. Dia orang dah pergi ke luar negara sebab the industry there, the environment there lagi sesuai ataupun lagi menarik untuk mereka. So, sebelum kita pada pandangan saya rasa sebelum kita boleh bincang pasal ekspor, saya sangat setuju dengan apa Abang Bron yang sebutkan tadi. Kita kena gazebo yang menarik kita kena buat dulu sebelum kita bincang pasal the bungalow or the. Okey, to be specific, Bron, item pertama sekarang ni 2022. Ya. Okey? Ya. Apa benda yang mesti kita buat, yang kita perbetulkan betul, to be specific? Adakah about the story tentang kita punya skill, kewangan production ataupun apa? Okey, kalau kita cakap pasal tadi kita dah narrow down dari bahan apa kita nak buat. Maksudnya gazebo ke, sekarang kita dah pergi ke gazebo sebagai satu produk. Tapi kita tak dapat lari daripada definisi filem. Filem sebagai cultural heritage, cultural product, atau filem sebagai commodity which is a total commercial product. Which dua benda ini adalah dua benda yang berbeza. Antara filem yang bawa budaya dengan filem yang memang commercial product. Ya. Contohnya bila kita present ataupun perbincangan di peringkat tertinggi, ada yang menilai contohnya filem hanyut cultural product, tapi dinilai dengan angka kutipan. Tak salah
dari sudut sebagai sebuah filem yang komersial, dinilai dia seolah-olah kita guna pembaris untuk sukat berat badan. Betul. So kan Betul, kan betul, janggal. Tapi filem komersial pula accolades membantu, tapi itu bukan tanda ukur dia. Kalau filem komersial adalah kutipan dia sebagai tanda ukur dia. Impactnya di mana, dan saya rasa itu yang first clear. Kita kena clear definisi apa yang kita nak daripada filem, dan baru kita tahu okey, filem heritage perlukan sokongan ataupun perlukan bahan asas untuk membangunkan dia. There's a long list. So dari sudut script writing, screenwriting dan sebagainya, apa pengisian dan sebagainya, ada list dia. Dari sudut filem komersial pula memerlukan sokongan ataupun support ataupun ekosistem yang berbeza walaupun interconnected, dan kerap menggunakan orang yang sama, skill set yang sama, tapi the nature of the practice sangat berbeza. Adrian, engkau memilih engkau punya karya-karya penerbitan kau dan juga pengarang kau. Engkau try to serve the culture ke ataupun engkau try to serve the commercial? To me, I tak versatile macam Abang Bron, di mana dua-dua pun boleh. So sampai sekarang, I mean today I'm more focused terhadap filem komersial. So in terms of filem komersial juga, I think tadi Abang I think you dah sebut pasal sustainability. Sustainability, I rasa dalam industri kita masih sangat berkurang because there is no, I mean saya dapati bahawa Finas ke KKMM dia orang banyak bagi sokongan in terms of grant to support the local films, but pada pandangan saya, grant is not a long-term solution. It will never be a long-term solution. Bukan duit saja yang akan Bukan duit menyelesaikan saja. masalah. Duit memang penting. Betul. Untuk menghasilkan sebuah filem, duit memang penting. But I think we should come up with something that encourage sustainability itself. Tapi bukan bagi duit. Cara bagi duit itu macam I swap you makan, I swap you makan. It's not, you tak. Macam you don't encourage growth in the industry. So sustainability, contoh, there are so many things, ada banyak contoh yang kita boleh belajari dari luar negara. Contohnya Korea ke mana-mana. There are so many formats and formulas yang kita boleh belajar. Contoh example, tax exemption untuk company-company besar. Yang kalau dia orang invest ke atau dia orang sponsor dalam filem-filem tempatan, dia orang dapat tax exemption. So that one to them, they got nothing to lose. Dia orang kena bayar tax pun macam mana. So instead of paying the tax, they pay to support the local film. Okay, and then that is one of the way that it encourage itu sustainability yang kita bincang tadi. Banyak lagi contoh entertainment tax. Ini benda yang masa kita when we were advisor, this is one of the topic that we memang membentang lah masa tu. Entertainment tax should be reviewed lah untuk filem-filem tempatan. So benda-benda macam ni, I rasa kalau policy yang betul, with the correct policy, with the correct decision maker, kalau benda ni brought forward, it will help to create a more sustainable punya ecosystem dalam local punya film industry. So many things. So it's like what Bron said, it's a very big topic. And then when we talk about export budaya melalui film, I think is 3 steps away. Itu agak jauh lagi lah. Yeah. Bukannya sekarang tak ada orang buat. I mean, Bron is doing it, I'm doing it, a lot of people are doing it. But individual punya scale will never reach an impact. It has to be from the government punya level. Dia independent producers punya effort lah. It's not the national punya master plan kan. Bron, kita tahu yang maknanya filem dia contribute kepada kita punya economic growth, ya. Dan recently pun kita tahu kita punya COVID kita dengan program kita slow, ticket collection and everything is almost like macam collapse, dan sekarang migrating itu digital films on the OTT semua kan. Dan bagaimana kau melihat the effect daripada kesan itu dan juga yang akan datang based on this scenario? Dari sudut the pandemic effect is satu hal. Ketika pandemik, kita ramai orang tak ada kerja, kita ada kelangsungan hidup, krisis dan sebagainya. Rentetan pada itu, kita ada masalah brain drain. Sebab ramai yang beralih arah pergi ke bidang lain, dan bila dia orang dah stabil, dia orang rasa macam Alah nak patah balik. keadaan dah stable kan. Okey, so membawa kepada masalah brain drain. Okey. Satu, the next in line adalah bila kita stop mengejut serentak. Bila kita buka open the floodgate. Betul. Jadi sekarang kita mengalami krisis baru. Krisis semua orang berebut kru, berebut. Yes, betul. Talent sepak, tim sama. Dan kita dapat maklumat sekarang ni berlangsung 200 production sedang keluar syuting yang sekarang. Wow. Really? So kita ada masalah baru, tapi masalah ini pernah dicuba diketengahkan untuk dibincangkan. Kata contohnya orang yang menerima dana Finas, kita ada 100
70 lebih Company. penerima dana finas daripada I think 3 batch, 3 tahun berbeza. Adakah diorang ada flexibility dari sudut deliverable? Sebab sekarang dia dah jadi semua orang is scrambling for crew, for assistant director. So semua bidang kerja tak cukup bekerja. Ditambah pula dengan brain drain membawa kepada masalah lain. Dari sudut cash flow producer, saya rasa ada OTT dan juga Astro First sedikit sebanyak membantu dari sudut cash flow kepada producer lah. Itu sebagai satu alternatif kepada revenue generator lah, revenue stream. Tapi kalau kita melihat pada skala yang lebih besar, filem Adrian, modal besar, saya tak rasa Astro First mampu untuk menampung break even point filem beliau. Jadi kita patah balik ke apa yang kita nak hadap di peringkat theatrical, iaitu Power Gum. Yes. Betul. Dan itu tak ada siapa yang nak cuba borak dan sebagainya sekarang ni. Betul. Itu saya rasa banyak producer-producer pun sedang memikirkan tentang macam mana nak maneuver tentang keadaan ni kan. Betul. Dan dulu kalau kita tengok bila kita bercakap tentang filem kita ni hendak dijamah oleh international audience. Kalau dulu mungkin kita agak terbatas kerana kita limited to bermain dengan physical cinema saja. Adalah beberapa kita punya filmmakers kita yang inisiatif membawa dan pasarkan dia punya content kat film market and everything kan. Tetapi sekarang bila kita ada OTT, kita tahu kita punya content dan production lokal kita ada platform baru untuk kita showcase kita punya content. How do you melihat benda tu sebagai advantage? The rise of OTT platform lah, contoh Netflix ke Disney Plus semua kan. Ini satu global punya event, bukan saja berlaku di Asia Tenggara ataupun Malaysia. It is globally punya. Itu memang satu trend lah. Is macam saya cakap, is a footstep of the improvement of the footstep of the globalization yang kita terasa sekarang. So everything has to go step by step. Contoh kalau Netflix ataupun Disney Plus, they launch it 20 tahun lepas or 10 years ago. You think it's going to be macam ni? 20 years Yeah. So everything macam, so in terms for us to export kita punya content, we have small steps to make. So and then the OTT coming right now, I think I agree with Braun, is a good platform. Memang satu platform yang bagus sebab dia tolong sedikit mana dia akan tolong cash flow producer. They will give you back money. Yeah. But then it's also like a lifeline untuk producer sekarang. Sebab cinema, everybody, semua orang tahu kan keadaan cinema sekarang. That's why untuk producer film, dia tak ada platform yang dia cash cow. Yang the platform yang the only platform yang dia orang boleh dapat balik dia orang punya modal. So they have to go towards OTT right now, which is a good thing for us under this kind of crisis lah. Actually, especially pandemic sekarang. Okey, tuan-tuan dan puan, memang satu kelebihan bila kita ada OTT ni sebab kita punya konten-konten kita boleh masuk ke showcase ataupun platform di mana boleh ditonton oleh seluruh dunia. Yes. Tetapi itulah dia. Satu dunia main. So how we gonna appear and presence dalam OTT tu. Okey, kita akan terus bersama dengan Braun dan Adrian yang ke mana-mana. Kita saksikan BT ni dan kembali selepas ini. Spotlight. Upin dan Ipin Keris Yamang Tunggal tidak hanya membolehkan Las Kopak Production Sendirian Berhad mencatat kejayaan di box office dengan merekodkan kutipan RM26.2 juta, malah muncul naskah pertama Malaysia bersaing dalam pencalonan awal Oscars di Los Angeles tahun lalu. Ia tahun memberansangkan buat syarikat produksi animasi berusia 16 tahun itu yang berpengkalan di Shah Alam Selangor yang diasaskan oleh bekas pemain industri minyak dan gas Burhanuddin Madrazi serta isteri Ainun Arif dan membabitkan kepakaran tempatan sepenuhnya. Filem animasi termahal di Malaysia itu yang menghimpunkan kisah dongeng tempatan dihasilkan dengan bajet hampir RM20 juta. Ia yang mengatasi kutipan franchise terkenal Hollywood Incredibles 2 ketika ditayangkan pada 2019 turut ke pawagam antarabangsa seperti di Vietnam, Indonesia dan China dengan judul Inggerisnya Upin and Ipin The Lon Gibbon Craze. Keupayaan Las Kopak mengekalkan momentumnya sehingga ke tahun pandemik dengan turut menguasai stesen televisyen tempatan selain global membolehkannya dinobat antara syarikat Malaysia terbaik pada persidangan dan anugerah antarabangsa Made for the World 2020 di Kuala Lumpur. Indonesia menerusi stesen MNCTV yang kini menyiarkan siri Upin dan Ipin selama 5 jam setiap hari menduduki senarai teratas pengimport sejak jenama itu menembusi Republik
dengan kepadatan penduduk 227 juta itu pada 2010. Sejak diperkenalkan pada Ramadan 2007, pengaruh watak ikonik dua beradik kembar yang mempromosi nilai budaya Malaysia kini turut menyusupi ke Turki selain United Kingdom dan Australia, antaranya melalui saluran Disney Channel Asia dan platform penstriman Netflix. Ini tidak termasuk platform media sosial antaranya YouTube yang mencatat 7 bilion tontonan. Baik, itu dia. Upin dan Ipin. Daripada dulu lagi kita dah tahu dah Upin dan Ipin antara kita punya frontliner kita yang manage to penetrate global market. Okey, tuan-tuan dan puan, seperti yang dijanjikan, kita akan rancangkan lagi discussion kita pada malam ini dengan seorang lagi tetamu maya. Saya ingin menjemput Lina Tan, seorang producer. Ini dia, Iron Lady, Redcom. Halo Lina. Hai, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Anda di mana sekarang? Di set lokasi atau di rumah? Tak ada, saya ni di rumah sekarang ni. Okey. Kita ambil break sekarang ni. Okey Lina, thank you so much. Bersama dengan kita, saya Bron dan juga Adrian. Kita punya topik hari ini Lina, basically kita punya how strong our content, our films untuk penetrate global market. So I nak tanya dulu sebelum kita pergi lebih jauh, I nak tanya during this pandemic punya session 2021, how Redcom survive and sustain dan still hidup sampai sekarang? Can you share? Terima kasih. Terima kasih Alin. Sekarang ni bagi kita 2021 adalah satu tahun yang kiranya bagus untuk kita kerana bagi kami pandemik telah membolehkan kami membuat banyak perkara online. Jadi kita buat workshop, script training online. Satu daripada dari hasil script workshop kita yang kita buat tahun 2020 masa tu pandemik, kita dapat mengkaryakannya menjadi satu filem dan menjualnya kepada Netflix. Nama dia filem tu bernama Sebalik Baju. Jadi dan kami dapat mencungkil bakat baru juga daripada tu. So bagi saya itu sangat berhasil lah. Kira berhasil kerana ada pandemik, kami dapat membuat perkara tu. Yalah, okay. You managed to spin that situation and create something out of it, ya? Bagus. Kira dia bagus. Ya. Okay, Lina, saya mendapat maklumat yang maknanya Redcom, anda sebagai orang yang mewakili Redcom ni, you explore banyak perkara-perkara untuk do co-production, explore whatever business arrangement yang you do buat dengan China and international player. Why are you doing that? Dan kenapa you rasa you perlu buat benda tu dan semua orang pun perlu explore and try to collaborate dengan global market for us to be present on the global market? Ada berapa perkara. I mean co-production dari segi kita, kekuatan kita, I think Adrian dan juga Bron ada cakap, kita ada banyak talent. Talent kita banyak, ada yang dah pergi overseas, ada yang dan kalau kita collaborate dengan negara lain, kita boleh bertambah pengalaman dan bertambah kita punya kemahiran dari segi storytelling, dari segi production, post production. Jadi banyak kelebihan kalau kita membuat co-production. Dan kalau kita buat sekarang ni, saya pernah buat dengan Hong Kong, dengan Singapore, dengan jadi ada banyak kelebihan. Kita ada kelebihan yang tersendiri dan diorang juga ada kelebihan tersendiri. I mean macam kalau kita buat co-pro dengan China, market dia besar kan. Jadi we have the opportunity untuk masuk menembusi pasaran yang lebih besar. Dan kalau kita lihat apa yang kita benefit dari segi bukan saja pasaran tapi daripada exchange of knowledge exchange. Lina, I nak tanya you, kalau misalnya contohnya kalau you bagi senario yang memang kita perlukan macam contohnya China because of the market, dan I nak tanya apa yang sama juga dengan Bron dan juga Adrian, apa rasanya yang membuatkan player di luar sana nak collaborate dan bekerjasama dengan kita Malaysian? What's so special? Apa yang kita ada? Adakah kerana kita punya production cost kita lebih murah, that's why dia nak buat ni, itu ataupun ada sebab-sebab lain? Lina, you can start that. Okay. Bagi saya, cost is a very dangerous thing. Kita tak boleh jual dari segi cost. Kalau kita letak cost kita terlalu rendah, we say buatlah dengan kita kerana kita cost rendah, nanti it is self-fulfilling. Dia akan nanti jadi lagi susah bila kerana mereka lihat kita sebagai satu nanti negara yang
have cheap labor. Itu bukan. tenaga buruh. Kita mesti, buruh. Bagi saya yang penting tu kita mesti mempunyai the understanding of apa yang kita nak from the other country, kemahiran sendiri, like our kebolehan kita berbilang bangsa, berbahasa Cina, berbahasa English, berbahasa our local language, bahasa Malaysia. We have a lot of talent, and talent kita daripada dulu from commercials. So we do have that expertise dari segi pekerja-pekerja industri kita. So I think that orang daripada China and they would want to actually collaborate dengan kita juga, because we do bring something to the table. Okay, Adrian, again sama juga soalan dia. Apa yang kau rasa macam global market boleh datang tengok Malaysia. pada kita, nak bekerja dengan kita? Pada pandangan saya, sebab saya pernah buat beberapa co-production dengan luar negara, like contoh, even I work with Hollywood before to come here and shoot in Malaysia. So kalau dibandingkan, comparatively memang kita gaji kru kita memang rendah compare dengan gaji di kru di negara mereka. That's first. So dari segi sebab producer yang akan menentukan mana nak pergi shoot filem ni di luar negara. So melainkan cerita itu memang dah sebut Kuala Lumpur ataupun Malaysia, mana-mana kat Malaysia kan. So dia orang kena datang sini. So I think kita punya kru gaji kita punya kru punya gaji memang adalah salah satu faktor lah yang akan menarik mereka untuk filem ke sini. Dan selain daripada itu, FIMI juga, I think FIMI plays an important part. Film in Malaysia incentive. Inisiatif. Ya, ini filming in Malaysia punya inisiatif memang akan pada I ini memang satu dorongan yang terbesar untuk Seksi, so seksi for them. Yes, for them to come. So bukan saja Malaysia, actually banyak negara mereka pun ada insentif yang tertentu untuk menarik produksi di luar negara untuk shoot di negara mereka. So I think to us, to me, melainkan lokasi-lokasi yang menarik di Malaysia, our crew punya gaji dan actually FIMI. It's one of the things that yang mereka yang sangat menarik untuk mereka. Bron, kau banyak berkolaborasi dengan Indonesian production kan? How kau tengok senario dan ekosistem ataupun cara yang diguna pakai oleh Indonesian filmmakers, producers compare to kita Malaysians? Apa yang kau rasa kita should exchange? Saya rasa keterbukaan. Maksudnya kalau the industry di sana lebih bersifat industri, maksudnya bersifat industri dari sudut semua orang adalah dari bidang yang sepatutnya. Maksudnya kita ada producer yang real producer, funder lah funder, producer lah producer. Okay. Tapi di Malaysia kan funder lah producer. Jadi kerja producer orang lain buat. Dan banyak benda yang bila orang tanya producer tak boleh jawab sebab producer cuma funder. Yes. Dan itu juga betul. mendatangkan masalah, terutama kalau kita macam mana nak kolaborasi dengan orang luar negara ataupun sebagainya, sebab perbincangan antara producer dan juga producer akan melibatkan aspek technicality. Jadi itu dah membawa kepada aspek lain lah. Tapi kalau di Indonesia mungkin sebab pasarannya lebih terbuka. Jadi mindset ataupun culture diorang bersifat attacking, maksudnya offensive mode. Kalau game tu satu kalau kita nampak sebagai satu dunia sukan, diorang go with offensive mode. Maksudnya they want to score, they want to attack, they want to score, they want to attack the audience, they want to make sure kita adalah jangan bolos. Kita start game kita jangan bolos. Defensif. Play safe. So sebagai komoditi masalah lah. Maksudnya kalau filem komersial, macam mana kita nak hasilkan filem? Maksudnya nak buat bungalow tapi simen jangan mahal. Simen mahal nanti cost. Design arkitek jangan yang mahal. Semua benda is about apa jangan bolos. Dan itu saya masalah lah. Okay. Lina, saya nak tanya awak, kita perasan yang Lina banyak menerbitkan filem-filem macam contoh Istanbul Aku Datang, Manisnya Cinta di Cambodia, meaning bermain dengan set ataupun you try to combinekan not just on Malaysian visual tapi international visual. Does that formula works, and apa komen you? Bagi saya it depends on the story lah. Bagi kami like Istanbul Aku Datang, filmnya Istanbul adalah satu pelakon dalam film itu. It is a must. Jadi itu satu penarikan, tapi bukan jadi faktor yang tertentu yang menghasil. Sorry Lina, itu penarikan untuk Malaysian audience ataupun dia penarikan untuk international audience? Maknanya dia melihat okay itu ada signifikan kepada Istanbul tu ataupun apa?
Oh, bagi saya bila saya menghasilkan filem tu saya only think about Malaysian audience. Saya tak terfikir untuk international audience. Okay. Jadi bagi saya rasa Malaysian audience mungkin akan suka tertarik dengan lokasi in Istanbul masa tu, it's quite exotic. Dah lama dah, so tapi it really membawa hasil kepada sebuah negara, because lepas filem tu ditayangkan, tourism daripada Malaysia ke Turki naik mendadak 10%. Wow. Okay. So, I nak tanya Lina, Adrian dan juga Bron. Okay, kita ni sekarang ni bila kita dah tahu tentang senario dan juga fenomena yang berlaku, meaning filem bukan saja filem pawagam tapi filem digital on OTT platform. So, kita bercakap tentang benda tu. Jadi, adakah kita Malaysian, kita sudah tahu apa sebenarnya yang contohnya Disney nak ataupun Netflix nak, View nak, what kind of formula that works yang rasa kita boleh bersetuju dengan benda tu. I mulakan dengan Lina dulu, Lina. What is the right formula for us to play this new game? I don't think ada right formula, because sekarang ni everything OTT platform also it's macam jungle lah, kita kena cuba. Tapi bagi saya kerana because of saya ada 2 filem, satu di Disney Plus which is Club Mickey Mouse. Okay. Ya, tapi yang tu is a legacy project. So ada it's got its own followers. So it does well. Dan lagi satu for Sebalik Baju, I rasa macam bila I terbitkan, I did the film, I rasa audience saya memang audience yang urban, yang akan boleh terima cerita ni. Jadi bagi saya platform Netflix adalah platform yang bagus untuk filem itu. Jadi bagi saya, I think you need to know what is the platform's audience. Kalau you know that platform macam Astro First, okay, kalau audience dia suka this kind of shows, that's your platform. Yeah, the targeting. I think that's the form, knowing your audience. Bron, tambah sikit. Apa formula yang kau rasa mungkin works? Tak ada yang definite, tapi kau rasa the game plan dah slightly changing. Saya rasa macam OTT International sekarang ni, dia dah jadi geolock kan. The model have shifted a bit. Sebelum ni dia macam open sea for the whole. Sekarang dia dah jadi geolock, which is ada yang untuk Southeast Asia saja, ada untuk Malaysia sahaja. Okay. Jadi kalau kita cakap pasal OTT, strategi terhadap each of the segmentation of the market tu berbeza. Sebab kalau untuk Southeast Asia, benda tu harus appeal dan lebih mudah untuk appeal dengan masyarakat serantau ASEAN. So kita kena start pun fikirkan konten-konten yang sifat dia regional lah, paling tidak pun. So universal. Saya rasa bersifat universal. Lebih apa yang kita ada adalah benda yang tak ada di negara lain. Yes. Dan itu adalah kekuatan kita. Tapi apa yang harus ada adalah the universal theme ataupun universal element yang manusia Eskimo dan manusia Nusantara sama je. So revenge, love, family. So problem yang kita ada adalah kelakar kita, orang Indonesia, orang Thailand tengok tak kelakar. Seram kita adalah orang Indonesia, orang Thailand tengok tak seram. Sebab seram dia orang lebih seram. Jadi kalau kita kata kita nak mencapai level ASEAN lah dulu, kalau kita ambil capai first base dululah yang kita harus capai, adalah untuk tackle itu dulu. Maksudnya tackle genre. So kalau genre tu seram, let's move or work towards tackling the genre. Okay, nice. Okay, Lina, last soalan untuk awak, pendek saja sebelum awak berundur. Saya nak tanya Lina, sekarang ni Lina sit as kita punya one of board member of Finas. How do Finas see and plan about this penetrating global market ni? Short one. So, I rasa macam, okay, bagi saya lah, kita duduk di board, right? And kita industry practitioners. Jadi, kita tahu yang macam mana susahnya dan all the rintangan-rintangan untuk masuk dalam to play at the global level and to market. Tapi bagi Finas, saya rasa satu organisasi, Finas, diorang perlu, the organisation itself kena fokus lah apa yang dia nak jadi. Because Finas membangunkan film, and film itself also definasi akta film tu pun kita kena mengkaji semula. Jadi there is a lot of work. And I rasa macam they need time. Yeah, okay, Lina. I get the idea, I get the gesture. Nanti I rasa I dengan Adrian kita akan kumpul. Lina, thank you so much.
for you, to you for bersama dengan kita pada hari ini, okay? Thank you so much. I wish you Okay, very thank good you. luck, Redcom. Okay, Happy New Year. steady go. Have a good year, Alright. 2022. Happy New Alright, Year. dan Bye. juga tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan saya, Bron dan juga Adrian lagi dalam Spotlight Tanpa Prejudice. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kembali lagi bersama dengan Spotlight. Saya Ali Ahmad Ramli. Topik kita bagaimanakah caranya kita untuk menembusi pasaran global dari segi ekonomi punya benefit dan juga budaya. Alright, masih lagi bersama dengan Bron dan dengan saya nak panjangkan sikit soalan saya kepada Finas tadi, kepada Lina tadi tentang fungsi dan peranan Finas. Adakah engkau rasa kita aware dengan semua benda-benda yang kita katakan ni? Dan Bron, mulakan dengan apa yang patut kita fix dari segi cara, kaedah, ekosistem, mana components yang kau rasa mesti kita nail down supaya kita tak buang masa tercari-cari, because satu dunia dah main benda ni kan. So please. Okey. Bagi saya kita harus melangkah ke belakang dalam kita nak melangkah ke depan. Kau ni falsafah kau dah start dalam ni. Tahun baru ni. So kita melangkah ke belakang untuk tengok balik keadaan. Okey. Kalau kita nak pokok tu ada buah, kita kena tengok cuaca dia macam mana, pressure dia macam mana, tanah dia macam mana, pH level dia macam mana, kandungan air dia macam mana, humidity macam mana. Okey. Finas ni, apa peranan yang dia nak main? Sebab peranan dia nak jadi driving force, dia nak jadi referee, regulator, ataupun nak jadi facilitator. Okey, kau bagi tahu sekarang apa yang Finas kena main 2022 ni, apa yang dia patut main from your point of view. Ron. Finas tak perlu jaga lesen karaoke. Tak perlu jaga lesen karaoke. Noted. Okey. Okay. Finas harus jadi part of licensing broadcast. Sekarang, broadcast. Okay. sebab kalau kita tengok kenapa harga belian rancangan TV tidak dapat di-adjust selama 20 tahun lebih, sebab Finas tak ada kuasa, bukan bidang kuasa Finas untuk menentukan Budget. TV ataupun broadcaster. Rates punya ni. Sebab kalau Finas cakap kata, tak boleh. Broadcaster kata, you bukan renew license I. Apa hal? You don't have the power. What are you? Exactly. You. So macam mana Finas nak menolak ataupun nak jadi driving force kalau ada segmen dalam ekosistem yang bukan under bidang kuasa you? Betul. So maksudnya ada missing link, missing components yang tak diisi, dan kau suggestkan Finas do that. Harus fight dan benda ni dibentangkan mengikut constitution, legislation dan sebagainya lah. Tapi itu yang sebenarnya, sebab itu komponen utama broadcaster is one of the major component. Betul. Lesen karaoke not really. Betul. So kita harus melihat yang kalau kita dia macam mana nak tanam pokok, tapak semayan bukan you punya. Problem. Macam Jadi mana betul, cakap pasal pokok, tapak semayan bukan you punya? Aku rasa Finas kena ambil peranan tu. Saya sangat penting sebab itulah memang selalu terabai ni komponen broadcaster dan juga production yang berlaku macam-macam masalah sebab nobody is handling that really kan. So Finas take that. Lesen karaoke aku boleh jaga. Aku boleh jaga. Saya boleh tolong jaga. Aku boleh jaga. That one karaoke. Sebab ketirisan dia, tiris di integriti. Contohnya standard practice. Gaji tak standard. So sekarang contohnya kalau kita ambil hari ini, gaji kru katakan ataupun gaji pekerja production. Kita pergi Profima minta rate card. Okey, kita buat satu tally, ikut rate card. Tak untung. Memang tak untung. Sekarang kita nak tanya, dari mana berkat kalau industri itu bergerak atas penindasan? Betul. Kau bagi 5 lah kau. Wisdom lah kau. Adrian, add on sama. Apa yang Finas should take? Apa yang patut kita buat untuk kita pergi betulkan yang dalaman ni supaya kita boleh launch and go global? I think I sangat setuju dengan Bron yang cakap tadi, ada banyak mixing link. So Finas sepatutnya take care of banyak benda. Contohnya tadi Bron cakap pasal gaji kru kan. So that one also we should have union untuk jaga kebajikan kru. Bukan saja kru lah, mungkin juga artis juga and everything. So that because as a producer, kalau I tak ada garis panduan untuk pergi bincang dengan kru ke dengan siapa-siapa ke, Finas should actually come in to regulate the whole thing. Okay, so like back to Bron punya question tadi. So is Finas a regulator or facilitator? Ini I tak boleh jawab. I cannot answer. It's not up to me. It's up to
pihak kerajaan untuk menentukan arah yang mana Finas nak pergi. So if he's a regulator, then he has to regulate this kind of thing. And then kalau he's a facilitator, then he should facilitate us to help producer like to achieve what we want to do or what we can do. Benda-benda macam ni. So pada I sekarang Finas is a bit confusing. So kadang-kadang dia facilitator, kadang-kadang dia regulator. So arah tujuan Finas I rasa has to be more clearer right now. Okay, Adrian, itu sangat-sangat tepat. Saya pun sangat bersetuju. Guys, listen to that. Okay, good. Okay, Adrian, dari segi kandungan kreatif kita, meaning kita punya filem kita sendiri, dari segi content, cerita, the milieu, the premise, the storyline, that is basically the intipati yang awal lah untuk kita sell our story, sell our product kan. Betul. Adakah awak rasa ada kekangan lagi dari segi kita, cara kita nak menerbitkan LPF ke, cerita-cerita yang boleh dibuat ataupun tidak boleh dibuat ke? Adakah benda tu adalah satu boundaries yang buat menghalang kita untuk penetrate? LPF is a very good issue lah. So pada I, fungsi LPF juga kena di-review lah. Sebab macam I share dengan abang tadi, I think LPF memang fungsi LPF sangat penting. Kalau 30 tahun sebelum ni, 20 or 30 years ago, because masa tu information terhad, okay, tak ada 4G, tak ada 5G, so semua orang mendapatkan informasi ataupun mendapatkan konten melalui television, okay. So melalui television, kalau LPF control konten yang disiarkan di television, maksudnya dia akan dapat control konten yang dikonsum lah oleh masyarakat Malaysia. Betul. Tapi sekarang dah zaman 2020, we're in 2022, first day of 2022, so informasi is all around the place. Handphone. Budak-budak pun ada handphone. Yeah, so betul. they can consume information dari mana-mana saja. YouTube ke, tambahkan sekarang ada Netflix, ada Disney Plus. So I think LPF punya function should be reviewed from censor board to just klasifikasikan content Malaysia. Sebab kalau my personal punya experience, saya ada sebuah filem terbaru akan ditayangkan bulan 3 nanti. So it's 18 rated, being rated 18. I'm okay sebagai seorang producer dan director. I'm okay with the rating sebab masa I nak shoot filem ni, I dah bersedia untuk menerima rating macam ni. So cara I shoot filem ini, produce filem tu memang mencabar sikit lah, as in like pushing the boundary sikit. Tetapi saya diminta untuk buat 21 cuts. 21 cuts from a 18 rated punya film. So saya memang tak faham. I don't understand. If you already give me a 18 rated punya rating, then it should be no cuts. Betul. Right? And then kalau nak bagi 21 cut, it should be a U. So which means pada zaman sekarang lah, if you're talking about sexuality ataupun violence semua, it's really up to the audience. Sekarang we cannot control. It's no way we can control a kid under 18 kid not to watch anything violent on Netflix or whatever. Tak boleh kawal dah. Yes, betul. So which means I think dari segi, if you talk about quality, kalau kita nak hasilkan sesuatu yang boleh dieksport, if you want to talk about that, first of all, our quality has to be able to compete with the international quality. Betul. Dah lah sekarang floodgate dah buka, Netflix semua dah masukkan, views semua dah masuk. Betul. So audience boleh compare. Betul. They can compare. If you are talking about horror film ataupun action film ataupun comedy film, people will compare the production quality, yang quality film itu. So on that perspective, kalau kita masih ditindas ataupun a lot of sekatan dari segi creativity, how can we move forward? Dari apa yang kita bincangkan, kita terasa macam warga-warga kreativiti, warga-warga kreatif, contohnya producers, pelakon, kita, Bron, Adrian, kita ready, right? Kita ready. I think kita ready. Kita as the filmmakers, the worker, kita ready. But something, somewhere dekat polisi, somewhere there yang tak really into that. Jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi diskusi yang panas ini selepas ini. Spotlight tanpa prejudice. Kembali lagi bersama dengan saya dan juga Abron Palare dan juga Adrian T berceritakan tentang konflik dan masalah cabaran kita nak penetrate global market ni. Bron, tambah lagi kebijaksanaan kau dalam permasalahan kita ni. What need to be fixed? What need to be done kalau betul-betul kita nak pergi ke global market dan bercakap tentang industri kreatif membawa pulangan ekonomi kepada negara? Saya rasa produser kita terlampau ramai.
Terlampau ramai. Untuk negara sebesar kita, production house terlampau banyak. Oh, ya ke? Yalah, siapa tak nak buka kan dana bersepah. Mengambil kesempatan. Sangat betul. Menangguk di air yang keruh. So saya rasa kita taruh baja untuk lalang kadang-kadang. Padahal kita nak tanam pokok ni. It comes back to the Kau ni sustainability tadi. sastrawan negara lah malam ni aku bagi. Tak, sebab itu masalah besar. Sebab kalau kita pandang sekadar ala rezeki dia, memang betul setakat itu. Tapi rentetan pada itu membawa kepada wajib tayang punya schedule. Oh, Membawa kepada trust deficit daripada audience. Sebab orang yang tak ada vested interest dalam bidang ini secara khususnya, dia boleh masuk anytime, dia boleh keluar anytime. Kami die have to be in the industry kan. So maksudnya bila macam tu, dia tak ada vested interest. Dia boleh buat filem half baked, guna duit dana dan sebagainya. Tak laku, set ajalah. Tapi apa yang berlaku daripada tak laku, yang Impact orang dia. tak perasan adalah Impact. audience. Audience yang pergi panggung, bayar duit, rasa tertipu sekali, 2 kali. Filem Adrian keluar pun belum tentu dia nak pergi dah. Sebab 2 kali kena tipu kan, walaupun Dia oleh orang lain. Dia dah ada prejudice dah. Dia dah ada prejudice. So dia dah jadi alah filem Malaysia macam ni lah, tak percaya aku. So dia memberi kesan pada serious player lah. So bagi saya, kita low entry barrier tu dah tak boleh wujud. Kita harus naikkan standard siapa yang nak masuk dalam industri as producer. You have to be a real producer. You cannot just saya minat filem, saya nak support. So saya nak jadi producer. So saya ada duit sikit, nanti you all minta lah dekat dana lagi sikit. exactly. So is dia macam pacak duit government kan, macam tak adil untuk the real player within the industry. Sebab filem you buat tak betul-betul, filem you jelek, filem you tak laku, filem you juga curi masa daripada syarat wajib tayang punya schedule. So kalau kita ada 30 filem, 40 filem yang ada kualiti, syarat wajib tayang punya schedule akan lebih relax. Yes. And I think Bron, sebelum itu, before we get to even the product yang dihasilkan menggunakan wang dana, how much have we been paying untuk dana for the past 5 or 6 years? Berapa filem kita dapat? And berapa filem yang terima dana tapi tak siap. siap? Aku rasa there's financial management dan juga Yes. execution plan tu aku rasa memang Ini problem salah lah. satu side effect of Memang problem. dana. Daripada dulu sampai Tak sekarang. sustainable. The sustainability Sustainability. punya problem. Tak boleh sustain. Kita macam tak ada tempo yang konsisten. We developing this one generation and then developing this one director or one producer until dia pergi ke Oscar level lah ibaratnya gitu kan. So this is industry punya management lah. Saya rasa perlu di fix lah. Yep. Okey, lagi. Lagi. Jadi soalan aku sekarang, bila menyentuh pada tajuk kita yang agak ambitious ni. Kita nak cakap penetrate market, global market. Kita ready ke tak ready ni? Pada pandangan saya, I rasa what Bron mentioned something that I agree. Kalau nak penetrate, to me Oscar is three steps later, bukan sekarang. To me, because banyak masalah kita kena Kita settle kena sekarang. betulkan kita domestic Ni punya tapak hal. semayan ni. Yes. Tapak semayan ni kita nak bagi the right kind of breed yang boleh keluar. So the ecosystem has to incentivize the right kind of filmmakers, the right kind of writers. Kalau kita salah incentivize, maksudnya kita menggalakkan lalang untuk tumbuh, bukannya memperkuatkan pokok. So betul. Itu yang kita harus lebih perkukuhkan sebenarnya. Kita lebih fokus and bila kita cakap pasal good, the mindset has to change as well. Good, cheap and fast tak boleh datang together kan. Betul. And kadang-kadang kita rasa the whole industry focus on fast and cheap. And Good is a tu byproduct. cuma lip service lah. Sebab the real actual focus is on fast and cheap. Yes. When if we take a step back, focus on the good first. Let's be good. Let's work towards good. It may not be cheap, it may not be fast, but let's work towards good. Because once you get the good, then baru kita ada skill to make good things. Then baru kita boleh pilih kata, okay, on certain project we cannot sacrifice the fast. Yeah. On certain project we cannot sacrifice the costly. Sebab ada benda elemen yang mahal ke apa dan sebagainya. So saya rasa bergerak ke arah menghasilkan sesuatu yang bermutu tu, fokus yang lebih jitu tu harus ada lah. Sekarang ni kita macam rambang kan. Terutama bila negara jiran start ada orang achieve something and then macam kita nak jadi macam dia orang. Dan kita lupa untuk check berapa lama dia orang
diorang betul. Develop untuk benda sampai tu. ke sini. Dan I think film industri perfilman kan, it should not be, it's not a sprint race. It should be a marathon. Marathon. So kalau sprint race, siapa boleh menang. Like one good product out of a blue moon from Cambodia boleh menang Oscar. I don't know. But yang penting sekarang, I rasa yang marathon tu. Contoh, ada satu benchmark untuk menentukan sama ada industri perfilman negara itu berjaya ke tak. It's actually very easy. But then, of course, I'm speaking from the commercial film punya perspektif lah kan. You tengok saja kita punya box office collection, filem tempatan dan filem international, Hollywood punya filem. We are not even, I don't know, I dah lupa dia punya statistics, but of course we are not even 30% of whatever international film is doing here in Malaysia kan. Tapi kalau you tengok, tadi yang nampak yang footage tadi, BT tadi, ada cakap pasal Parasite. So they won Oscar, benda-benda. But if you look at Korea, it's one of the classic example dalam dunia ini. Like, biarkan whether Korea ke, France ke, Jepun ke, dia orang punya national punya film, dia punya film punya tempatan, their collection is much better than Hollywood films. This is how dia orang punya audience yakin pada dia orang punya film local tempatan. product. So dia orang sanggup bayar, pergi tengok, pergi support kat panggung wayang. Tapi balik-balik kepada Bron yang sebut tadi, kalau kita bagi dana, kita encourage lalang datang, that will never happen. Because out of 10 films of local films sekarang, not everything is good. I understand bukan semua filem boleh jadi bagus, but tak sampai tahap macam tu. Ada bilang filem yang tak sepatutnya sampai tahap macam tu. It's already 2022. So again back to the keyakinan audience kita berada terhadap filem lokal, filem tempatan kita. So to me that's a marathon that we have to fight. We have to win that first. Okay. Then kalau nak menang Oscar, nak menang apa-apa, of course it's good. But then kalau again I always encourage ataupun saya percaya dalam sustainability dalam sebuah industri. For us to be able to sustain, this is the priority. Dana will not help. Dana tak kisah berapa juta, berapa bilion government akan bagi, it will encourage more overnight cowboy punya producer. Yang saya sendiri perasan pun antara produk-produk yang popular dekat Malaysia ni yang inisiatif pada government adalah program-program pendanaan ni. Tetapi program-program skill development, upscaling ataupun benda-benda tu aku macam tak berapa dipromotkan ataupun memang tak ada ke. Audience sebab building. kita memang jenis main suap je. Kita tahu kekangan. Sebab Menteri Kemengo, CEO ataupun KP Kemengo, tenureship 2 tahun. Semua orang nak legacy yang instant. Semua orang nak I want fast result. And I want something yang ada optiknya jelas. Kerja-kerja tu semua adalah kerja dirty work yang take a long time. Sebab daripada biji benih nak jadi tumbuh banyak ni lama. Dia prefer yang dah ada. Tapi itu yang nak tak nak, itu yang kita harus lakukan. Kita tak dapat lari pada tu. Kalau kita nak something yang sustainable, kita nak maturity dalam pengkaryaan, kita nak maturity dalam penontonan, advocacy work, development work, itu yang harus ditekankan. Cuma benda tu tak glamour. Tak glamour untuk pemimpin, tak glamour untuk pemerintah, tak seksi. Okey guys, kita dah berada di penghujung rancangan. Topik ni topik besar macam kita katakan tadi. Of course dia tak akan menjawab, tetapi paling tidaknya yang menonton, penonton biasa, kalau cameraman, artis tengok, saya tak kisah sangat. Ni policy maker ni kalau dapat tengok ni sebenarnya. Pada saya sendiri, saya berada di dalam kelompok yang sama juga dengan Bron dan juga Adrian. Kita tahu keresahan-keresahan dan juga apa segala kendak-kendak dan pemikiran-pemikiran rasional-rasional yang telah kita dengar, dan saya memandai-mandai ni nak mengatakan bahawa sebenarnya all the player from the producers yang saya kenal, especially the new batch punya producers ni macam Bron and Adrian, diorang ni semuanya well versed, diorang understand what's happening in the country and outside the country, but I'm not sure either the government agencies yang related to this pembangunan industri kreatif, especially TV dan filem, kita aware tentang benda ni. So guys, open up, it's a new year, kita buka buku baru, kita try to undang dan dapatkan input-input yang tidak ada berkepentingan peribadi ini, untuk kita betul-betul brainstorm and kita bina satu laluan ataupun blueprint yang lebih clear dan be consistent about it. Alright? Ada apa-apa nak tambah sikit? Saya tak setuju. ada? Adrian? I setuju. Thank you so much kepada Bron dan juga Adrian. I'm so happy that kita discuss dengan topik ni. It's very tough topik. Yep. Tapi itulah dia. Spotlight, kita tanpa prejudis, kita mendedahkan apa-apa persoalan yang sewajarnya dipikirkan untuk manfaat kita bersama. Baik, tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan saya dalam Spotlight ini sepanjang 9 hingga 10 ini.
Terima kasih banyak-banyak. Saya harap kita boleh belajar daripada apa yang telah kita bincangkan. Okey, selamat tahun baru dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kereta siapa? Abang lah. Kau buat apa? Buat drift bang. Aku ajar kau macam ni. Yang ini aku ajar. Abang tak nak ambil saya jadi anak murid abang ke?